kita masih lagi paling bagus sekali. Makro pun kalau boleh dia nak buat. Jadi itu semua tu bukan sebab kita ni baik. Bukan sebab kita ni orang yang gagah. Semua itu atas keinginan Allah. Saya semalam saya tengok ada beberapa WhatsApp daripada surau-surau masjid. Selangor kata nak start minggu depan. Dan wilayah kata nak start minggu depan. Dan Selangor kata pagi ni ada beberapa orang WhatsApp. Dia kata Selangor dah boleh mula start dia tu. Jadi bila Selangor dah mula ni yang saya jadi kena atur balik jadual lah. Nak fikirkan online dan nak fikirkan kelas fizikal kat surau masjid ni. Jadi mungkin bulan depan Assalamualaikum. Akan ada perubahan pada jadual kita. Jadi saya akan bincang dengan penganjur-penganjur. Adakah mereka nak terus anjur online ke atau tidak? Atau mereka nak suruh datang fizikal ke atau tidak, macam mana? Dan saya akan bandingkan juga kelas-kelas yang biasa. Kalau sebelum PKP ni memang tak ada masa langsung. Jadi itu nak kena ejah-ejah balik macam mana lah. Jadi pada yang boleh pergi masjid surau, nak belajar dengan saya, boleh pergi masjid surau, pergi masjid surau. Mana yang tak boleh, mungkin jauh kan, dari lain. Banyak yang keluar daripada Bangi, Kajang ni ramai. Jadi kalau nak ikut online ni, bolehlah ikut online. Tapi cuma saya nak beritahu lah, jumlah kelas dah tak sama lah. Tapi mana-mana tempat yang saya dibenarkan untuk buat online, dan tempat tu ada internet yang bagus, saya kata buat online lah. Tapi kena ikut syllabus mereka lah. Kat mana boleh berhenti, kat mana juga sambung. Tapi dia hanya sekitar fardu ain je. Kalau ada pun satu hadis. Hadis, musika hadis. Jadi dia sekitar itu je. Jadi kejap baliklah jadual. Saya kena buat satu jadual yang besar. Semoga Allah beri saya kekuatan lah. Jadi dan saya nak tengok dulu nanti lepas ni komitmen macam mana pada online. Kalau online masih lagi yang ramai yang komit, yang boleh datang dari istiqamah, dia teruskan lah walaupun jadual dah berubah. Tapi kalau nampak online, nampak macam semua dah pergi surau masjid belajar, dekat surau masjid kat rumah masing-masing. Jadi saya stop online. Itu saya nak beritahu kerja. Kalau tak ada orang nak belajar, buat apa lagi kita nak buat, betul tak? Jadi kalau masih ada yang istiqamah, walaupun tak ramai, jadi kita kekalkan. Tapi mungkin jadual tu ada berubah. Dan tajuk tu sama, cuma jadual tu berubah. Jadi tengok nanti macam mana lah bulan depan, insyaAllah. Okey. Ni nak baca kitab ni. Muka berapa? Muka surah 40 Ustaz. Dan lagi sabda Nabi SAW. Okey. 40. Muhimah 40. Sekejap. Sekarang orang dah mula kerja di pejabat 100% ke? Atau masih lagi 80%. Belum 80%. 80%? Oh, dalam dah fasa 2, PN2 80%, PN3 akan penuh lah insyaAllah. Maknanya dah ramai pergi ofis lah. Dah ramai pergi ofis, kalau Doha ni tak payah buat apa pun. Ramai kerja. Tapi kalau sebab tu saya kadang-kadang nakkan data kan, berapa ramai tak kerja. Bila ramai tak kerja, maknanya berapa persen pun dia ada kat rumah. Jadi nak tengok pula dia masih boleh hadir ke atau dia ada kelas kat rumah sendiri. Tu. Macam contohlah pagi ni. Ini hari Rabu. Memang saya tak ada saya free pagi lah. Kat surau tak ada lah hari Rabu dulu. Kalau ada pun pagi ni hari Khamis, hari Selasa, hari Isnin. Hari apa? Dah lupa jadual lah.
tertidur jauh lama saya balik. Saya dah lupa lah. Jadi, kalau ramai akak-akak yang tak kerja atau abang yang tak kerja, maknanya kalau kerja 100% datang balik pun dia masih ada di rumah. Dan dia tak ada kelas di surau-surau di berdekatan dengan rumah dia. Dan dia rasa nak terus, tu kena beritahu saya, kita buat kelas. Kita buat kelas macam biasa lah, buat betul-betul duha. Tapi kalau ada kelas yang dia boleh pergi untuk sambung pada lain, tak kira lah belajar dengan siapa tu tak ada masalah. Jadi kita tak adalah teruskan kelas pada hari-hari yang tertentu. Selalunya waktu duha tak jarang ada kelas ustaz. Jadi Ya. kalau ustaz nak teruskan waktu duha tu Kak Su rasa elok Tapi je. ada surau kat su, ada Khamis ada kelas. Oh ya ke? Ada surau. Saya ada ngajar hari Khamis 2 kali sebulan. Hari Selasa, setiap minggu. Tapi itu boleh buat online. Sebab masjid-masjid yang besar-besar ni, mereka ada wifi tau. Mereka ada wifi bersendiri. Kata Putrajaya pun ada wifi surau. Mereka pakai Unify. Jadi insyaAllah lah, pakai Unify ni agak kuat. Jadi maknanya kena tukar cara belajar, kena terima saya daripada surau. Dan terima daripada surau ni tak sama macam sini. Saya lebih banyak bercakap dengan surau lah. Tapi orang sini masih boleh bercakap dengan gunakan teks. Teks yang kita dengan gunakan teks. Rasanya kalau kelas ustaz tu tajaan surau dan masjid, sebaiknya kami yang online ni lebih banyak mendiamkan diri lah, kita bagi peluang kepada betul. jemaah masjid dan surau tu tadi. Tapi Kak Su tahu tak, orang masjid surau ni, Kak Su pun tahu kan, dia macam tak ada je sebenarnya. Dia tak bertanya, dia tak bercakap, tanya pun tak jawab. Dia pertama masjid lah. Surau okey lagi, surau dia kecil. Tapi memang asalnya kami ni yang menumpang Ustaz kan memang tu jadual asal. Tapi ada sedikit tumpang. So, Tapi saya akan minta kebenaran dengan AJK untuk saya buat online. Jadi kalau selalu AJK yang hati dia ada pada dakwah, mereka akan faham. Maknanya kita ngajar ni, orang boleh tengok datang surau. Kalau orang tu negeri Perak, datang macam mana? Betul tak? Tapi dia masih lagi nak ikut kelas, biarlah dia ikut cara dia. Selalunya surau masjid dia tak halang lah. Dia tak halang. Jadi mungkin tengoklah nanti pakai projektor apa macam mana kat surau masjid. Jadi saya tak payah bangun. Kalau pakai board, ni agak susah nak catit. Orang surau boleh catit. Tapi orang dekat online payah nak catit. Jadi tengok macam mana lah. Kalau ada projektor ke, pakai projektor tu macam mana. Jadi bila projektor tu kita apa yang nampak kat sini, nampak kat surau. Jadi kalau saya present, saya rasa lepas ni saya nak banyak present je. Saya malah nak duduk bangun, kaki pun dah kadang tak sihat. Jadi saya nak present, jadi orang online pun boleh catit, orang surau boleh catit. Cuma komunikasi tu tak sama macam ni lah. Ini saya 100% cakap dengan orang online. Tapi dekat sana mungkin saya kena pakai ni lah. Takut nanti orang lain bercakap, nanti orang surau dengar pun takut mereka terganggu. Dia orang surau ni dia ada macam-macam style. Ada yang okey, ada yang macam-macam lah. Nak cakap pun tak bagus kan. Macam-macam lah. Macam orang ada dalam tu. Ustaz, saya nak cadangkan. Ya? Boleh tak kalau kita buat kelas online untuk kami lah. Macam kami yang pencet sebenarnya. Dan memang saya pencet pun memang willing nak belajar macam fiqh daripada asal kan. Tak 20 solat from basic. Bila saya ikut ustaz ni memang saya rasa bersyukur sangat sebab memang Allah mudahkan. Memang basic lah pun. Saya ajar pun basic je tak. Saya tak pandai nak ajar diri. Sebab itu kalau boleh ustaz buat kelas seminggu 2 kali pun jadilah waktu malam untuk kelas fiqh dan kelas tauhid. Kakak daripada mana Saya daripada Balai Tasik Puteri Rawang. Oh jauh. Saya tak pergi sana. Sebab ramai yang duduk jauh banyak satu Malaysia ustaz. Jadi saya rasa saya tengok yang Kajang Bangi tak ramai dalam grup. Banyak yang orang jauh-jauh. mungkin ustaz dia buat kelas. Buat 1 minggu 2 kali pun jadilah. Tak apalah kami bayar pun tak apa. Ustaz buat iuran pun tak apa. Kelas memang saya perlu. Ya memang. Tu saya kata saya nak adjust. Saya punya jadual ni saya nak adjust. Sebab kan Mungkin juga kita tengok nak bincang balik dengan surau yang panggil-panggil ni. Kalau surau tak panggil saya diam lah. Tapi kalau surau terpanggil saya ada respon.
Sebab bila kita ada tauliah, bila surau panggil, kita tak respon, nanti mungkin juga surau ni akan report dengan Jaiz. Ustaz ni diberi tauliah tapi daya penuh je, penat yang nak jawab ni gini. Jadi kita tak mengambil tanggungjawab bila kita dah berjanji dengan Jaiz. Bila kita dapat tauliah, kita berjanji, kita tak akan cakap hal politik, kita tak akan cakap hina mana-mana badan atau mana pihak yang tanggungjawab. Tak boleh hina pejabat agama apa memang tak boleh sebenarnya. Tak boleh hina apa-apa lah pemimpin yang Tuan Agung memang salah lah sebenarnya. Kami ni sebenarnya Jadi perempuan kami ni kalau perempuan sebenarnya kalau pergi belajar kat masjid ke surau duduk belakang memang tak boleh fokus Ustaz. Betul. Tu saya memang suka sangat kalau dapat macam ni. Maknanya kadang jauh sangat Ustaz. Ustaz tak dengar kadang. Ustaz percaya saya ni ada tua-tua ni. Cakapnya orang depan cakap tak dengar kadang. Jadi pula pakai mask kan. Cakapnya Ustaz nak tanya soal dulu. Lagi. Sama lah Ustaz, yang dengar pun sama juga tua-tua. Tua-tua. Tapi kehendak nak belajar tu yang tinggi dia bagus tu. Tak apa kak, nanti saya akan pertimbangkan semua-semua lah. Jangan risau. Dari hati saya ni, saya nak cakap saya ingat semua. Di sana saya doakan je khusus lah. Belajar online ni. Hati saya ni. InsyaAllah. Saya akan cuma bagi saya ruang untuk eja-eja waktu dulu lah. Okey. Alhamdulillah. Dalam benda ni kalau tak panggil dia on je biasa dulu lah. Kalau ada panggil je. Saya belajar online lagi faham Ustaz, lagi faham daripada Memang ramai orang perempuan cakap macam ni. Sebab kalau dekat surau dia jauh. Assalamualaikum Ustaz. Nak pergi pun payah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ana ada pandangan sikit Ustaz. Abdullah Untuk ya. makluman kita pelajar juga sama ni, kita sama-sama rakan sekuliah. Kita kena faham Ustaz pun terikat dengan jadual kuliah. Maklumlah kalau nak pergi kuliah Ustaz mungkin kena keluar awal pukul 6 lebih. Bila maghrib balik mungkin nak lambat kena pukul 9 lebih 10. Kan? Jadi mungkin Ustaz tak ada masa. Kita kena faham. Macam kita kaum lelaki khususnya kita kita kena ke masjid ataupun surau untuk solat fardu dan di situ pun ada majlis ilmu. Jadi saya cadangkan kelas fardu kuliah duha yang tu saya rasa kita boleh teruskan sebab itu tak mengganggu pada jadual Ustaz. Jadi kita kena faham dengan situasi Ustaz dan insya-Allah saya rasa bukanlah kuliah ni akan berakhir di sini saja. Ustaz akan cari masa-masa yang sesuai untuk Ustaz. Kita bagi ruang pada Ustaz. Allah. Saya saya duha pun saya tak beri. Sebenarnya duha pun saya tak beri. Saya Isnin ada ngajar duha, Selasa ni ada, Rabu tak ada, Khamis ada, Jumaat ada, Sabtu ada, Ahad ada. Yang saya tak ada Rabu je. Zuhur pun saya tak beri. Zuhur kalau sebelum PKP ni, yang tak ada ngajar hari Rabu ada, hari Khamis ada, hari apa tak ada, Senin kot, sama itulah. Memang kalau nak ikut free memang tak free. Rasanya Ustaz pernah bagi tahu Isnin bulan pertama, minggu pertama Putrajaya Ustaz. Ustaz pernah cancelkan kami punya kelas dulu. Cancel tukar. Dulu dekat betul. dekat Reko ni 5 kelas. Reko ni lama belajar dah. 8 tahun, 9 tahun belajar. Sampai 1 bulan 4 kelas, 5 kelas. Jadi saya minta kelas Reko ni, sebab Putrajaya ni dah lama minta. Saya korban ke kelas Reko ni untuk letak di sana. Lepas tu dulu maknanya kelas 4-5 kali ni saya dah tukar yang 3 kali. Tu nak bagi peluang pada kawan yang lama minta lah. Itu je. InsyaAllah, nanti kita rombak balik. Saya harap semua orang dapat ikut jadual yang baru lagi. Tak perlu. Kalau ada link yang mana Ustaz boleh dapat bagi kat kami tu, kami boleh follow lah. Maknanya saya boleh online dari surau, saya online lah. Cuma kawan-kawan kena menyesuaikan diri lah. Menyesuaikan diri dengan situasi yang ada ni. Okey, sabda Nabi SAW. Sebaik-baik lelaki dari umatku itu, yang terlebih baik, iaitu mereka bagi segala perempuan mereka itu.
Rasulullah kata kalau lelaki yang perempuan ni, perempuan lebih baik. Tapi perempuan jadi jenis macam mana? Dan sebaik-baik perempuan di rumah itu yang terbaik untuk mereka itu bagi suami mereka. Kalau kita dah kata perempuan mana yang baik? Perempuan mana yang baik? Jadi Nabi kata yang baik pada suami. Jadi kalau perempuan bujang dengan perempuan bersuami dan perempuan itu baik bersuami, dia di sisi Allah, di sisi Rasulullah, dia lebih baik. Lagi banyak baik dengan suami dia, lagi banyak dia punya nilai di sisi Allah. Sebab tu dalam ayat walad dia cakap kan, untuk engkau mencari guru mursyid dan kalau berjumpa guru mursyid, engkau nak mendapat habuan yang baik daripada apa yang dia miliki, ilmu dia. Dia cakap habuan baik. Sama juga dalam kau menjaga adab zahir ada 4, adab batin ada 2. Yang saya hantar tu, yang saya ada bagi rakaman tu. Itu ayat walad. Jadi sama juga macam ni, kalau kau nak jadi perempuan yang mulia, manusia yang mulia di sisi Allah, ialah perempuan yang salihah itu, dia adalah lebih baik daripada lelaki yang soleh. Kita nampak orang ni alim, baik Kita kata baik orang ni. Tapi Rasulullah dia bagi lagi satu, ada manusia lebih baik daripada dia. Apa? Perempuan yang baik. Baik dengan siapa? Dia nilai baik dengan suami. Bukan baik dengan masyarakat. Bukan baik dengan staf. Bukan maknanya dengan orang bawah tak baik. Tak. Kita bawa baik juga. Tapi nilai yang utama dia dengan suami dia macam mana? Okey tak dia? Kalau dengan suami dia tak okey, ini selalunya ada masalah. Walaupun kat luar orang kata dia baik. Walaupun kat luar orang nilai dia ni sebagai perempuan yang baik. Orang kat luar dia jadi figure pada masyarakat. Tapi kalau dengan suami dia tak baik, di sisi Allah tak nilai. Di sisi Allah tak nilai. Jadi saya melihat ketaatan kepada suami ni benda yang kita kena usahakan lah. Dan kita kena selalu bincang dengan suami kita lah. Kalau ada apa-apa yang kita rasa tak puas hati ke, kita rasa boleh mencalahkan kita punya ketaatan kepada dia. Dan kita sedang berusaha untuk menjadi isteri yang paling baik. Walaupun dalam keadaan usia dah berubah, rupa dah berubah, tapi ketaatan tak berubah. Sama juga dengan suami sepatutnya. Dulu masa kahwin mungkin isteri ni dia masih lagi slim. Sekarang ni dia bersuami. Dulu dia bersuami. Kita pun sama juga. Dulu kita pinggang kita 28. Sekarang pinggang kita 36. 38. Maknanya kita membesar sama dengan dia. Membesar apa? Membina badan. Sama dengan kita. Cuba kita tengok orang bujang. Kita datang dia masa dia kahwin. Kita pergi rumah dia lagi 5 tahun. Rumah bapak dia. Bapak kita orang kita kata, ni lah yang datang kahwin tu. Dah gemuk lah. Itu benda yang pertama yang kita cakap walaupun dalam hati kita. Nampak gemuk sikit lah. Dah kahwin pakcik gemuk lah. Memang itulah. Jadi, perubahan ni kita terima lah. Kita kena tahu kan. Bini kita yang gemuk tu lah yang melahirkan anak kita. Dia yang korbankan badan dia, dia sanggup letak nyawa dia untuk memberi kita anak. Dan anak-anak inilah yang mendoakan kita nanti. Bila kita dah mati dan masa kita hidup. Kita tak tahu. Mungkin sihat ni kita sekarang ni adalah berkat doa anak kita. Kita tak tahu. Allahumma qul lana dzunubana wal walidayya. Itu semua tu doa-doa kebaikan. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kecil. Mungkin doa anak-anak ni menyebabkan Allah makbulkan, Allah izinkan dengan iradat dia, dengan kehendak dia. Dan kita dapat kebaikan dan kita boleh belajar agama. Yang lama kita tak belajar agama. Kita tak tahu berkat doa siapa ni. Yang Allah gerakkan hati. Dan Allah tak tunggu doa Allah pun, Allah boleh gerakkan hati. Tapi Allah nak bagi pahala pada orang tu, orang yang berdoakan tu, dan menyebabkan kita boleh bergerak hati untuk duduk dalam ketaatan
Jadi apa yang kita kata, itu yang kita kata apa? Dalam perubahan ni kadang-kadang ada doa orang lain. Dalam perubahan yang kita buat ni, ada doa orang lain. Doa apa? Doa orang lain yang mendoakan kebaikan bagi kita. Siapa? Yang kita tahu. Dulu, guru kami ada cerita lah. Satu kisah. Budak ni memang nakal lah. Bukan budak lagi lah, dah dewasa pun nakal. Dan cakap lah apa jahatan tak buat. Dan dia ni ketua gangster. Ketua gangster. Lepas tu mak dia cerita dengan abang dia. Anak dia ni. Mak dia pun masa tu dah umur 60 lebih. Abang dia ni umur 70 lebih. Dia cerita satu malam dia nampak budak ni bangun semayang. Dan budak ni boleh dikatakan hampir-hampir tak semayang lah. Kalau semayang pun agaknya sebulan sekali gitu lah kot kat dia. Kalau nak cakap, macam tak semayang lah. Lepas tu, dia perasan budak ni bangun tengah malam, pukul 4 semayang. Lepas tu nangis-nangis lah. Jadi, tiba dia datang kat mak dia. Dia kata dia minta maaf lah dengan mak dia minta maaf semua. Mak dia kata, kenapa kau ni tiba-tiba macam ni? Jadi, dia cakap lah, dia mimpi. Dia mati. Dan dia nampak orang urutkan jenazah dia. Dan dia dihantar ke kubur dan dia terasa seksa tu. Dia diseksa, diikat dengan rantai, dipukul dengan rantai, diseret dengan rantai dalam kubur, rantainya dah berapi gitu. Dia cerita Ustaz cerita ni. Dan siksaan itu berlangsung selama setahun. Dia boleh rasa dalam hati dia macam tempoh dia setahun. Akhirnya dia terjaga dengan mimpi. Dalam keadaan yang berpeluh-peluh lah. Lepas tu, mak dia kata apa tau? Kau tahu tak, dia kata, hari ni berapa bulan? Dia sebutlah bulan-bulan Masihi ni. September ke gitulah. Dia kata bukan, bulan Islam. Dia tak tahu mak bulan Islam, tak tahu. Dia kata tahu tak, hari ni, malam ni, engkau punya umur 40 tahun ikut bulan Islam. Umur ni 38 ni lebih. Lepas tu, besok tu, mak dia cakap dengan dia apa? Betul tak ada hadis Rasulullah kata apa? Orang yang berumur 40 tahun, tapi kebaikan dia tidak mengatasi kejahatan dia. Kebaikan dia tidak mengatasi kejahatan dia. Rasulullah kata, bersedialah masuk neraka. Oh, dia lagi menangis sama dia tu. Akhirnya, perlahan-lahan dia berubah. Dia mula tinggalkan kawan dia. Ada nama budak ni. Dan budak ni, saya dah bercakap tempat lah. Saya pernah tengok muka dia. Dan saya pernah dengar cerita dia. Saya dah bercakap lah jadi dia cakap tu lah. Kita ambil pengajaran je lah. Akhirnya, mak budak ni, dia cerita dengan abang dia. Abang dia cakap apa? Aku setiap malam doa untuk budak ni sebenarnya. Aku cerita dengan kau. Aku sampai pernah doa, Ya Allah, tolonglah anak saudara aku ni, yang perangai macam Yahudi ni, biarlah dia perangai macam orang Islam balik. Sampai peringkat tu dia pernah doa dia tu. Dan aku tak pernah tinggal nama dia pada setiap malam. Selama bertahun-tahun. Kita cakap berapa tahun lah. Bertahun-tahun lama dia tu. Aku lihat budak ni macam, macam nakal sangat lah, jahat sangat. Dan nakal jahatnya terkenal. Hingga memalukan keluarga dia kadang. Sama macam kita kata lah. Kita berubah ni kan. Kadang-kadang ada sebab kebaikan yang kita buat. Yang kita tak tahu. Mungkin kita bagi mak kita duit tiap bulan ke. Mungkin kita tengok mak kita ke. Mungkin kita jaga mak kita ke. Dan Allah datang nilai yang besar pada tu. Dan dia letakkan kita berubah dengan kaedah yang betul. Apa kaedah yang betul? Kita belajar agama dan kita beramal. Macam satu kisah dulu lah, ada ustaz cerita. Ada seorang perempuan ni, Cina dah tua. Betul tak Cina kalau tua-tua kan dia pakai bajunya tak lengan. Tengok tak? Lepas tu dia ambil tuala. Dia letak kat sini. Dekat baju tu. Dia tuala letak kat sini. Boleh tengok?
Ada Ustaz. Dia selit Ini kat baju Chongsam dia. Chongsam dia. Ini kira generasi lama lah kat tu. Dan dia jalan kaki dia ikut-ikut. Dah tua kan. Mungkin sakit kaki ke tak tahu lah. Dia jumpa seorang ustaz ni. Ustaz ni keluar daripada surau. Dia kata, dia panggil ustaz. Ustaz, boleh kasih saya masuk Islam. Jadi ustaz ni teruslah bawa dia dalam surau. Panggil jemaah-jemaah yang ada untuk jadi saksi. Jadi saksi Islamkan dia. Lepas tu dia kata, ustaz nanti ajak bini ni petang datang saya punya rumah. Jadi atas dasar dia baru masuk Islam ni, ustaz pun bawa lah. Dibawa ustaz dengan bini pun. Rupanya dekat rumah dia ada buat satu rumah khas kat belakang untuk dia bela kucing. Dia tak campur dengan rumah dia lah. Dia bela kucing. Dia bela kucing. Lepas tu ustaz ni tanya, mana anti dapat kucing? Ni dia kata, saya kalau jalan-jalan, saya pergi mana-mana, saya tengok kucing dekat kedai makan, mana yang badan kurus atau tempat tu orang tak bagi makan, saya akan ambil dia bawa balik, kasih dia mandi, kasih dia makan. Tapi sekarang perlu tak ambil lah, sudah 50 ekor dia. Dia pun tak larat nak uruskan kata, dan suami dia pun dah mati. Jadi ustaz ni buat penilaian lah pada apa yang dipandang. Dia kata mungkin sebab kebaikan dia dengan haiwan ni, menyebab Allah Ta'ala memberi dia akan hidayah. Sama macam kita ni. Kita ni dah Islam, tapi kita amal dah ada kadang-kadang. Tapi amal kita dah tertipu. Apa maksud tertipu? Kita dah ada ilmu. Akidah kita pun tak berapa kemas. Paling takut akidah kita dinilai out pakai. Peringkat iman kita pun iman taklid kadang-kadang. Dan paling tinggi melompat pada iman ilmu. Kita belum masuk iman ayan. Tapi dengan doa, mungkin doa anak-anaknya hari-hari yang dia baca ni, dan dia menjadi rutin bagi dia untuk baca doa. Allahumma fir lana dzunubana wal walidayan. Ya Allah, ampunilah aku, kedua bapaku, dan kasihanilah mereka seperti mana mereka kasih dekat aku waktu aku kecil. Saya pasti dalam grup ni 270 orang ni, dan maksimum ni, pasti sayang anak waktu kecil. Tak ada orang nak dapat anak waktu kecil tak sayang langsung. Dia terajang budak ni, tak ada. Binatang pun tak buat itu. Jadi macam mana kita sayang dia, kita kasih kat dia, sampai nyamuk seekor nak gigit pun tak bagi. Kalau dia tidur tu, kalau lampu tak ada, dia nak tidur malam, kita dia tak tidur, tukang kipas. Kalau dia menangis tu, kita dokong dia, malam dia demam sampai kita sampai dokong sampai terlelap orang. Bila tak ribu kita terlelap, tangan kita sampai macam automatik jalan sendiri. Pernah alami tak ribu? Bapak-bapak? Pernah Ustaz. Pernah buat? Pernah. Ya. Sampai tak sedar, putih botol dah ke mana, dia dah ke mana tau. Yang botol automatik tu dia senang lah. Tu botol automatik tak? Automatik ni botol. Tak payah bangun buat susu ni. Faham Ustaz. Sampai lemas-lemas budak tu, hidung dia terlimpap. Entah putih masuk hidung ke, tak putih masuk mulut. Sebab ngantuk tengah malam. Lama tak ada anak. Kalau ada anak tak tahu dia, tak tahulah. Bimbangkan keselamatan dia, kadang-kadang nak buang besar pun terpaksa bawa dia masuk jamban tadi. Pernah buat tak? Dia menangis kat luar tak berhenti. Kita nak berak tak senang. Ambil dia masuk jamban. Saya tak pernah buat lah. Tak tahu lah rumah pernah buat tadi. Pernah. Ya, Pernah. Dia kat luar mengajak memplak dengan kita nak berak kan. Nak bawa dia masuk jamban, tengok depan kita. Dia pun tak faham pun. Apa yang saya kata ini nama dia kasihan. Ini nama dia kasih lah. Kasih. Macam mana kita kasih dia, akhirnya anak yang kita lahirkan ni, anak yang dah besar ni, dan dia dah diberi asas agama, akhirnya di sekolah ke, sekolah menengah ke, rendah ke, dia dah cerita tentang taatnya pada bapak ni, dan mendoakan bapak ni, akhirnya anak-anak ni lah yang mendoakan kita. Kita tak tahu, kita tak nampak rahsia Allah. Mungkin antara doa anak ini makbul dan Allah kasihanilah mereka, Allah kasih pada kita. Tanda Allah kasih pada kita macam mana? Dia tidak biarkan kita lalai. Dia biarkan kita mengaji.
Dia biar kita seronok nak belajar. Dan dirasakan pada kita betapa nota-nota ni benda yang penting yang perlu dijaga. Print lain, rakam lain, nota sendiri lain, faham lain, rujuk lain, ulang kaji lain. Akhirnya dengan cahaya yang kita dapat ni, kita nampak dah terowong kat mana kita untuk pergi. Iaitu perjalanan menuju akhirat. Tidak tahu. Siapakah yang melahirkan generasi ni? Dari perut siapa dia keluar? Bukan kita beli kat kedai. Ibu. Faham? Ibu. Beli kat kedai. Tahu? Kita beli kat kedai. Anak perempuan satu ada. Bini kita tak ngandung. Boleh beli kedai ya? Dia mau macam mana? Ni kalau yang cantik ni, handsome ni, mahal sikit lah dia tu. Ada patung Ustaz. Patung ada lah. Patung boleh malam-malam dia bangun doa. Allahumma fil lana dzunubana. Kalau dengar, dah jadi macam cerita hantu. Cerita hantu tu apa buat? Yang di patung tu pergi kejar orang. Caki. Apa dia tu? Ada di sini tau. Ada sampai movie ke-6 rasanya. Tapi budak ni besar kan. Saya dulu ada tengok juga tau. Kita tu beli. Dulu saya tengok lah. Dia ni beli patung kat kedai apa kan. Dia tiba kilat. Patung tu kek dia buka mata. Masa tu anak-anak tengok. Anak-anak nak beli patung takut. Tengok patung kat rumah dia macam. Jadi kalau dia hidup dia kejar aku ni terberak aku tu rumah lagi je. Cerita orang putih lah. Betul Ustaz. Allah pilih kita untuk kita menyinari orang lain melalui doa dan sebagainya. Dan kita tak nampak. Kita tak nampak benda ni. Bukan benda ni jadi begitu saja. Allah jadikan bersebab dan Allah juga tidak perlukan sebab untuk jadi. Tapi sebab Allah nak beri pahala pada anak-anak ni yang berdoakan dan diletaknya kita berubah di ujung usia kadang. Kenapa? Dia nilai manusia itu adalah pada ujung usia dia sebenarnya. Bimbang juga kalau kita sedar di awal usia, di pertengahan usia kita berubah. Berubah dia tak baik. Dan Allah jadikan benda ni di ujung usia. Cuma kita sekarang nak kena maintain. Nak kena maintain benda ni. Rasa ni, kesedaran ni, hidayah ni, perasaan ni. Rasa kasih untuk ilmu ni kita maintain. Jangan kita calahkan dia. Dengan lambaian dunia yang menipu. Dengan harta syaitan yang menipu. Yang nafsu yang kata begini yang menipu, kita kena maintain dia. Kenapa? Maintain dia tak lama, sekejap dia. Yang umur 50 mungkin mati 51, jadi setahun dia. Mungkin umur 52 mungkin mati 54, 2 tahun je. Jadi pujuk hati kita untuk maintain supaya di ujung usia tu kita berada dalam keadaan yang baik. Dan orang yang berada dalam keadaan baik, bila dia mati, dia akan mati dalam baik. Dan mati yang baik itulah nama dia husnul khatimah. Jadi maintain hati kekal jadi hamba. Diuji sabar, diberi nikmat, disyukur, sentiasa rasa berdosa, sentiasa rasa berharap. Ni yang kita kata sifat kehambaan. Yang saya cakap bila tuan-tuan? Baru ni lah semalam kot. Semalam sifat kehambaan. Jadi rupanya ada orang yang lebih baik daripada lelaki yang soleh, iaitu perempuan. Dan perempuan yang baik itu macam mana? Bila dia baik dengan suami dia. Itu yang Rasulullah kata kalau perempuan ni dah ada calon yang sesuai, jangan tunggu jalan. Jenazah bila siap, jangan tunggu mengumikan. Sebab dia boleh jadi perempuan yang terbaik kalau dia baik dengan suami dia. Tapi ingat, sembahyang kena buat, puasa kena buat. Seperti 4. Okey. Kerana itu bagi suami mereka itu dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya pada tiap-tiap siang dan malam. Terangkat darjatnya apa? Dia makin mulia lah. Bila makin mulia, dia makin mudah nak taat. Dulu nak baca Quran 1 juzuk sehari, payah kan? Bukan payah, tak pernah pun. Sekarang 1 juzuk dah jadi macam kebiasaan. Dia dah dapat memegang titik istiqamah. Siapa beri? Allah beri.
Bukan sebab dia pandai. Siapa beri dia kekuatan? La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya, Allah beri kekuatan. Sama juga macam para sahabat. Ada yang khatam 3 hari sekali. 1 hari baca 10 juzuk. Siapa beri kekuatan? Allah beri kekuatan. Dan dia mesti menunjukkan kesungguhan depan Allah yang dia benar-benar nak berubah dan dia benar-benar tak nak masuk neraka. Dia benar-benar jadi orang baik. Maka Allah akan tolong dia. Jadi perubahan ni kita jangan kata kan. Dah aku berubah lah. Tak. Dia ada urusan. Dia ada doa. Dia ada doa orang lain. Mungkin doa kawan kita. Mungkin kawan kita masa dia hantar WhatsApp tu kat kita. Dia tahu kita tak belajar agama. Dia orang kata jahil murakab habis. Dia tak tahu memegang piala pusingan. Piala murakab tu ada kat kita. Tahu tak piala murakab ni apa? Jahil berlapis-lapis. Berlapis-lapis bodoh Dia tak sedar yang dia bodoh. Itu tentang murakab. Ulama sebut dalam kitab murakab. Dia tahu piala ni. Dia champion of murakab. Dulu ada guru kata kan, nama email dia .com. Tahu email tak? Email @yahoo.com. Tahu. Dia punya email pun @.com. Champion of Murakab. COM. Tak sedar. Dia tak sedar, dia bodoh. Mungkin kawan dia hantar WhatsApp nak bagi link. Mainlah join. Kawan dia cakap ni dengan dada yang biasa je. Mainlah join. Itu je. Tak ada pun cakap ayat Quran, tak ada pun cakap apa-apa. Mainlah join belajar sama. Mainlah sama belajar. Itu je. Tapi di sebalik kawan dia hantar tu, kawan dia telah menghantar satu permintaan yang besar pada Allah. Ya Allah, gua gerakkan dia. Tak kira lah belajar dengan siapa. Mungkin orang lain dia hantar link lain. Mari kita belajar sama-sama. Kawan-kawan kita ramai yang ni. Jom. Ni ada, ni semua nama kawan. Dia kata, jom ada ni. Ada orang di sini. Baiklah, belajar. Dalam itu boleh kenal. Sembang dengan kawan lain boleh. Dia masuk. Pada try yang pertama, saya saja nak tengok lah apa dia orang belajar. Saya tengok. Bila mata memandang, telinga mendengar, kepala memikir, lama Allah beri dia pikat. Pikat. Bukan pukat. Pikat. P-I-K-A-T. Bila mata dia memandang, bila telinga dia mendengar, bila otak dia berfikir apa yang dia ajar, Allah beri dia pikat. Bila Allah beri dia pikat, dia takkan lepas. Kenapa? Allah beri dia pikat. Terpaut hati. Allah beri dia terpaut hati. Dengan ilmu dia pelajari. Waktu tu hanya maut memisahkan kita. Kenapa? Dia dah ada rasa cinta. Amin. Nampak tak perjalanan ni? Nampak tak peranan Allah yang besar ni? Nampak, Ustaz. Nampak Allah yang menguruskan ni? Jangan tak nampak. Jangan tak nampak ni. Allah beri dia pikat. Allah letak gam dalam dia. Besar lagi. Dah pikat. Allah bagi rindu pula. Malam-malam minggu tanya, link mana? Macam Mawian lah. Link mana? Nari tak ada kelas. Oh, ya ke? Itu ke? Dan dia rasa, mana nak? Apa tak belajar? Mana nak belajar lagi? Dia dah rasa resah. Ni Allah beri pikat ni. Guru kata, Allah beri pikat. Ya Ustaz, yang selalu bawa dia ni. Ada orang yang dalam sini, suami isteri dalam sini. Ada orang yang dia tengok, dia keluar, lepas tu sebulan lagi dia tengok, dia rajin ni handphone, dia pilih, dia keluar. Sebab dia tak letakkan pancat indera ni untuk dapat pikat. Tak dapat. Ni mata, telinga dengan akal dia tak gunakan. Ini alat untuk dapat pikat. Nanti bila dia tengok nanti, dan dia dapat menilai dengan akal yang waras, Allah bagi dia pikat. Waktu tu dia tak kira. Kalau perlu datang ofis pukul 8, masuk kerja pukul 9, dia akan datang pukul 8 sebab datang kuliah. Dan saya ada dapat WhatsApp, ada orang dah mengalami ni.
Dan tak semua orang dipilih untuk dapat. Kenapa kita dapat pikat pada ilmu pengetahuan? Kita dapat pikat kepada ilmu agama. Kita dapat pikat untuk berubah. Kita dah rasa, aku ni macam dah berubah. Kita dah rasa berubah. Lembutnya Allah ni dia ubah kita tanpa kita sendiri rasa kita dah berubah. Cuma orang nampak kita dah berubah. Wah, mak sekarang ni dah rajin belajar agama. Dulu mak tak belajar agama. Mak baru mak dah rajin. Yelah, aku dah tua. Mak jawab macam tu, aku tua. Tapi mak tak sedar sebenarnya aku telah dipikat oleh Allah untuk duduk belajar agama. Dia tak sedar. Dan dia tak mesti cakap itu dengan anak-anak dia. Alamak dah tua, apa lagi mak nak buat? Korang pun masak pun korang masak. Korang masak, kadang mak dia masak. Contohlah. Apa lagi mak nak buat? Mak pun dah pencin, apa mak nak buat? Letaklah hati mak pada Allah. Letak hati pada Allah tu, letak pada ilmu agama tu telah boleh pikat. Kita jadi contoh pada anak kita. Anak kita tengok kita belajar agama. Akhirnya dia pun intai-intai. Mak dengar apa tu? Oh, dia tengok muka ustaz. Mak, ustaz ni dia daripada Hong Kong ke mak? Dia tengok muka ustaz. Ustaz sepek macam ni mak. Apa ni mak? Dari Korea. Dari Korea. Ustaz, mak belajar dengan ustaz Korea. Ustaz Korea mak. Dengar cakap macam cakap Melaka ada. Cakap Kelantan ada. Dia mula mengintai. Mak dia kata kau dengar lah. Nanti aku bagi calling. Dia pun dengar. Anak pun kena pikat sekali. Allah bagi pikat. Ada dalam ni anak dengar. Ada dalam ni adik-beradik dengar. Betul tak? Ada dalam ni suami isteri dengar. Ada dalam ni saudara mara dengar. Ada dalam ni bos pejabat dengan staf pejabat dengar. Nampak? Dia dekat. Getah pikat ini telah terpalit pada orang lain. Tapi sebab benda ni kebaikan, maka orang yang memasang pikat ini, dia pikat orang lain pula, dia akan mendapat saham yang berterusan. Sama macam ni. Perempuan yang baik ini, dia akan lahirkan anak-anak yang baik. Dan bukan mudah. Maka itulah dia katakan apa? Dia lebih baik daripada lelaki yang soleh. Dengan syarat, baiklah dia pada suami dia. Kalau suami memikirkan macam ni, isteri aku beranakkan anak aku, isteri aku bagi makan anak aku kecil-kecil, dengan dia kelam kabut lalu masa anak kecil, dia akan lebih hargai isteri tau. Daripada aku dia layan aku pula gini, dia sabarlah dengan perangai aku. Dulu aku malas kerja, dulu aku tak semayang, dia doakan aku. Mungkin doa dia menyebabkan aku berubah ni, dia akan appreciate lah, dia akan hargai. Betul Ustaz, setuju Ustaz. Betul tak saya cakap? Patutnya dia tak tanggung, dia tak bayar rumah. Bukan duit dia patut bayar rumah. Tapi sebab dia kerja, dia bayar rumah. Dan Allah akan nilai sebagai sedekah. Kerana itu sebenarnya nafkah pada suami, tapi dia bantu. Tak tahu dia punya buku sedekah ni berapa gunung dan sekarang ni Allah catat. Selagi dia ikhlas. Betul tak? Jadi apa-apa kekurangan pada isteri ni, nak kena buat apa? Intai-intailah kebaikan yang dia buat pada kita. Betul tak? Apa-apa kekurangan pada suami ni, nak buat apa? Tengok-tengoklah album kenangan kita dengan dia, dan dia juga banyak buat kebaikan pada kita. Betul tak? Mungkin dia ada bimbing kita pada kebaikan. Mungkin isteri ada doakan kita pada kebaikan. Jadi bila ingatkan kebaikan-kebaikan dia ni, menyebabkan kita benda yang kecil-kecil, yang kesilapan kecil-kecil ni, kita penyam mata je lah. Kita maafkan je. Kita juga selamat bagi dia. Faham ke tak faham ni? Aku macam mengantuk Khusyuk Ustaz. Oh, dah start para wali belajar. Faham, kekesan Ustaz. Kekesan. Nanti tu video Ustaz, lepas ni kelas macam mana? Saya rasa macam kelas ni macam ibarat kelas terakhir lah Ustaz. Macam tak nak belajar lagi. Rasa sedih Ustaz. Betul, sedih Ustaz. Aku nak belajar untuk je tak apa. Simpan laptop ni. Kena tengok susun jadual Ustaz tu macam mana Ustaz? Semua tengah bimbang tu sebenarnya tu. Saya bimbang. Orang tua-tua dah WhatsApp ni saya pun bimbang macam mana dia dah jadi. Sangatlah. Ada kata Ustaz aktif online. Ustaz nak ajar kami ke? Jangan lari Ustaz.
Bila berapa hari? Adanya dah dengar perkataan saya tau. Dia rasa macam kelas dia ni tak terus. Ustaz, jangan tinggal aku Ustaz. InsyaAllah. Allah Sedih Ustaz, dulu kita jahil. Kadang Allah hantar kita ni sementara dekat orang ni. Lepas tu dia hantar kita pada orang lain. Kadang-kadang begitu juga. Dan insyaAllah janji kita ada kendak berketatan. Kita ada kendak berketatan. Allah akan tunjuk kita dengan keadaan baik lah. Cuma masalah dia itulah. Belajar dengan orang ni tak faham. Belajar dengan orang ni faham. Kadang dia gitu. Kan? Orang ni cara cakap dia kita tak faham. Orang ni cara cakap dia kita faham. Benda yang dia sampaikan benda sama. Dan lagi kadang-kadang yang secara batin pula, kita dengar orang ni cakap tak sampai hati. Tak sampai hati, tak masuk hati lah. Ada orang ni kita cakap, dia budak kecil je, budak muda je, 8 tahun balik Mesir, kita dengar cakap menyentuh hati kita. Dan dia cakap tu macam dia orang tua yang menasihati anak dia. Padahal dia boleh 18 tahun, ada budak macam ni juga. Itu je lah beza dia yang kita kena capai kan. Tapi dari ilmu ni sama je, isi ni sama je. Benda tu. Okey. Apa baik dia, akan Allah naikkan darjat dia tiap-tiap hari, siang dan malam, 1000 syahid. 1000 ni apa? Banyak tak terbilang. Berapa bilangan 1000? Terlalu banyak je. 1 juta. Bilion. Bilion Bilion tak? 1 juta. Million kot. Tak terhitung Ustaz. Million. Sebanyak bintang di langit Ustaz. Apa Din? Banyak bintang di langit. Iyalah. Memang kalau dalam kitab-kitab dia kata sebanyak bintang di langit, sebanyak bulu-bulu kambing. Rasulullah dia suruh cakap itu. Banyak mana bulu kambing, banyak tu bilangan dia. Bintang di langit ni memang tak boleh kira lah. Itu dia kata sebanyak bintang di langit. Okey. Yang mati mereka itu di dalam perang fisabilillah. Lagi besar pahala dia Allah nak beri perempuan yang baik dengan suami dia ni. Kita nampak dulu orang dalam Instagram apa Syuib punya isteri ni Allah Yarhamah ni ikat dalam kasut, ada orang ambil gambar kan. Orang kata baik dia dengan suami dia ikat dalam kasut. Itu hanya satu cabang dia baik. Betul tak tu baik? Ada orang yang saya dengar suami dia nak mandi, dia ambil bulu gigi suami dia letak ubat gigi, dia letakkan bilik air. Dia tolong letakkan ubat gigi. Kalau orang yang tak puas hati dengan kau ni dah macam hamba pada kau punya lelaki ya. Bukan hamba. Hamba dia buat dengan tak rela. Dia kena paksa buat. Betul tak? Tak buat kena pukul. Macam cerita Kota Kintir. Betul. Satu hari kena petik berapa kilo kapas. Tak dapat, petang-petang dia sebat. Itu cerita Kota Kintir tu. Pernah tengok tak cerita Kota Kintir ni? Pernah. Biasa tu. Cerita Kota Kintir kan? Siapa yang tak putih kapas, dia orang ambil dia dari Amerika, dia bawa pergi ke England, dia nak kapas. Satu hari target dia kena berapa kilo kapas. Kalau dia tak dapat kutip, maka dia disebat. Tetapi ini bukan hamba. Ini seorang suami yang rela untuk berkhidmat dengan suami dia. Isterinya rela. Kenapa? Dia nak jadi orang perempuan yang paling baik kepada suami dia dan dia mendapat pahala 1000 syahid. Satu syahid pun pahala dah besar. Orang syahid ni mati tak sakit. Mati tak sakit. Orang syahid ni mati tak sakit. Mati itu terlalu lazat. Sambung buat. Mati itu terlalu lazat. Sambung Jeb. Abang Din. Abang Lim, sambung. Tak pernah dengar Ustaz. Ambo dah pernah dengar. Macam mana nak sambung tak dengar? Abang Lim dengar. Sakit kau Ustaz. Ambo tadi tekak. Alasan yang bagus. Mati itu terlalu lazat. Dengar bagi syuhada di medan jihad. Ni orang dulu tahun 60-an dia buat nasyid tahun 60-an. Mati itu terlalu lazat. Orang yang syahid ni kalau boleh, dia nak hidup balik, dia nak mati syahid balik. Sedapnya mati. Gitu.
Itu orang syahid tadi. Tapi Rasulullah kata ni, perempuan yang baik dengan suami dia, beribu-ribu syahid. 1000-1000 syahid, 100 juta syahid. Itu kata saya itu sekali. Oleh itu, wahai sahabat, iman dan amal perlu ditingkat. Kan nasi dulu kan? Mati itu terlalu lazat bagi syuhada di medan jihad. Oleh itu, wahai sahabat, iman dan amal perlu ditingkat. Betul kata kalau kau nak mati macam mati para syahid, kau tingkatkan iman dan amal. Jangan rasa, orang perempuan jangan rasa, kau ingat aku ni hamba kau, jangan cakap begitu. Aku dia macam hamba lah engkau, jangan ada begitu. Allah akan ganjar dia dengan 1 juta syahid. Hal keadaan mereka itu sabar. Penat ni, sabar buat kerja rumah. Penat ni, sabar. Sabar inilah yang Allah ganjar. Kalau tak sabar, masak-masak juga. Dan nanti kata aku tahu racun dalam masakan ni, kamu tahu. Jangan nakap ni juga. Jangan nak bunuh orang pula. Sabar dia, hal keadaan dia. Dan sabda Nabi SAW, perempuan yang soleh itu terlebih baik ia daripada lelaki solehah. Perempuan yang baik itu terlebih baik dia daripada lelaki yang soleh. Dia boleh beat kemuliaan dia. Dia boleh beat ganjaran dia. Dia boleh lawan orang lelaki yang soleh. Di sisi Allah, walaupun tenaga dia tak kuat tenaga lelaki. Tapi sebab solehahnya dia ni, satu permata yang sangat berharga. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Imam Muslim. Ni dua ni perawi hadis lah. Diceritakan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak pada Sayyidina Umar. Mak dia nama apa? Dia kakak dia nama apa? Dia ni adik ipar Nabi. Allah bin Umar ni adik ipar Nabi lah. Kakak dia yang kahwin dengan Nabi nama apa? Hafsah. Hafsah. Jangan tak baca sejarah. Hafsah. Lepas tu ramai ustaz kata yang cakap Sayyidina Umar bunuh anak perempuan ni salah. Kalau dia bunuh anak perempuan Hafsah tu tak adalah. Ini kadang-kadang bukan cerita yang sebenar lah. Bermula dunia ini sekaliannya adalah perhiasan. Kitab ni dia takrif kesukaan. Tapi ada kitab takrif hadis tu dia definisikan perhiasan. Tapi tak apalah nak pakai perhiasan pun tak apa, kesukaan pun tak apa. Benda dihias ni benda yang disuka, betul tak? Kalau kita tak suka, kita tak hias. Dan sebaik-baik perhiasan atau sebaik-baik kesukaan itu ialah perempuan yang soleh. Perempuan mana? Perempuan dalam grup ni. Saya dapat maklumat lah perempuan dalam grup ni. Ini Akram, Aura, Lizet, Azarina, Syumirah, Cik Hamidah, Cik Lida, Siwai Mahmud, Darus lagi, Dr. Amalia, Wati, Eni, Kazura, SMS. Ustaz, sebut nama saya Samsia, Ustaz. Samsia. Ustaz, nama saya Ustaz. Sebut nama saya. Nama banyak sangat, terbuka berpuluh lagi. Ustaz, please sebut nama saya. Sebut nama saya. Orang itu bila dia baik, Nabi dah cakap dia akan mendapat 1 juta syahid. Tak payah pergi perang tak? Sekarang ni pun, zaman ni pun tak ada perang lagi. Zaman ni pun tak ada perang lagi.
Bagaimana sahabat dia pergi perang dia pergi perang, dia niat nak mati. Dia niat nak mati. Kenapa? Dia dah nampak ada sahabat tu dia masuk perang, dia dah bawa syurga lah. Dia ajak kawan, dia kita empuh musuh. Aku dah cicur bawa syurga, dia kata. Tiba-tiba Allah bagi dia bawa syurga itu. Dia tak nampak apa dah. Sampai dia punya badan ada 80 lubang, 60 lubang tikaman. Sampai pisah badan dia hancur kat medan syahid. Mereka nampak syurga lah dalam perang. Dia tak takut. Dia dapat apa ni? Bau angin ni. Apa nampak angin? Apa? Oh, dia dah. Kita tak payah begitu pun. Memang tak ada pun zaman tu. Zaman ni tak ada begitu kan. Tak ada perang antara kufar. Tak ada. Tapi perempuan ni ada jalan syahid di sini. Apa? Taat pada suami, khidmat pada suami, baik pada suami, dan khidmatlah dalam sabar. Semayang kena buat lah. Puasa kena buat. Tutup aurat kena buat. Jaga mata kena buat. Empat ni. Antara empat ni yang taat pada suami itu dikatakan berbaik pada suami. Allah akan pandang dengan semulia-mulia pandangan dan diberi sejuta, seribu-ribu pada syahid. Apa lagi dia nak? Betul tak? Sabar sikit lah, sabar sikit. Kepenatan ke, sabar sikit. Ejaz lah, rehat sikit. Begitu gini, ngaji, begitu gini. Bila kita memahami perjalanan ni, dan Allah memperlihatkan ini jalan kau nak ke syurga. Ini jalan kau, aku nak hantar kau dalam syurga. Bila Allah lihatkan jalan ni, kita akan berjalan dengan riang. Tak ada kepayahan lah. Maknanya kalau khidmat pada suami, dia ngajak suami pun tak ada rasa kepayahan. Malah rasa seronok pula. Kenapa rasa seronok? Allah memperlihatkan jalan ni. Ini jalan kau nak masuk syurga. Bila? Tunggulah. Besok mati, lusa mati, habis cerita kat dulu ni. Dia tahu kan? Dia tahu. Tapi pengisian pada perjalanan ni, kena pengisian yang betul. Pada Ain dia belajar. Kalau taat suami je, khidmat suami, pada Ain tak belajar. Tak tahu, tauhid tak erti. Iman tak erti, Islam tak erti, Allah tak tahu, Tuhan tak tahu. Apa la ilaha illallah tak tahu. Syarat pada Rasul tak tahu, sifat Rasul tak tahu, sifat 20 tak pandai. Tak boleh lah. Maknanya dia dah ada dosa ni yang besar. Apa dosa besar? Dia tak belajar. Jadi perjalanan ni kena faham betul-betul. Jangan tertipu. Jangan taat suami, sembahyang tidak. Jangan taat suami, sembahyang tak khusyuk. Ni tertipu ni. Jadi ini adalah sebahagian daripada tugasan di samping tugas-tugas utama yang dia kena buat sebagai seorang manusia Islam. Tapi dia kena yakin setiap perjalanan kepada kebaikan ni Allah Ta'ala tidak akan sia-sia tadi. Itu yang kita kena faham. Okey. Wah. Ya, Ustaz. Cukup, wah. Ada, Ustaz. Ya, Ustaz. Cukup. Nanti wah tanda hari Senin. Ya, insyaAllah, Ustaz. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah. InsyaAllah, Ustaz. Kalau katakanlah ni contoh ni contoh nak tanya lah. Kalau duha nanti akan datang kita ganjak pukul 11, ada masalah tak? Contoh. Okey. Boleh tak apa Kalau tak aku bagi pagi. InsyaAllah boleh Ustaz, boleh. InsyaAllah. Sebab nanti handphone masuk dalam video asal pedas pun payah juga nanti. Saya masak aku tak boleh belajar. Ejah lagi lupa macam mana kalau nak ikut lah. Masak awal-awal lah Ustaz. Masak pagi-pagi Ustaz. Pagi-pagi lah masak. Time masak Ustaz. Pagi masak. Oh, dahsyat. Tak apa lah. Time banyak Ustaz. Dah pagi masak. Kalau pukul 11 Ustaz, jadi kita orang memang akan cuba untuk masak awal lah sebab kita kena adjust untuk nak sesuaikan dengan waktu Ustaz mengajar tu tadi. Boleh juga. Atau kuliah-kuliah tu kita adjust sikit lepas asar ke? Boleh? Kuliah malam? Boleh. Orang yang jauh jadual Ustaz. Jadi kita ikut je Ustaz. Terutama orang yang jauh daripada sini, daripada Kajang ni. Saya ngajar Kelang, Kajang, Bangi, Kawapandan. Tu je kawasan tu je. Kelang, Bangi, Kajang, Kelang, Kawapandan. Dulu Gombak dah ada dah. Gombak dah pergi jauh sangat. Putrajaya. Ustaz. Kat mana Ustaz dia? Kawapandan kan Ustaz? Bangi.
Ustaz. Nanti bagi perdana. Kalau Menau. Kalau Kajang, sini Surau Sri Ramal. Komandan? Komandan dekat Balai Polis. Balai Polis mana tak? Balai Polis Pandan Indah. Pandan Indah. Oh, Ustaz ni. Tu kalau nak masuk tu, cakap nama saya lah. Cakap nak dengar, nak jumpa Ustaz dekat Surau. Dia bagi masuk. Pandan Indah. Nanti saya pesan kat guard. Saya pesan kat guard. Dia kata guard nanti ada bang kawan saya dia datang ni 2-3 orang. Dia bagi masuk. Bila Ustaz? Nanti yang dia jadual lah. Okey, sabar. 2 kali Khamis bulan. Sabar. Itu kalau datang live lah. Okey, Itu tak terima kasih. boleh online. Itu kawasan polis. Surau Jalan itu Ustaz tetap ikut macam jadual yang lama ke? InsyaAllah nanti kita eja-eja balik Saya memang tak tertinggalkan online. Cuma jadual tu saya kena ubah. Bukan sebab orang bagi saya laptop, tak. Bukan sebab tu. Sebab saya tahu jawab saya. Kalau orang bagi laptop pun saya buat juga. Okey, Wah. Dah tanda. InsyaAllah Ustaz. Ibnu Majah daripada Abi Umamah tiada memberi faedah. InsyaAllah. Okey. Rasanya saya nak tanya satu soalan. Rasanya belajar menghimah ni berapa lama dah, Wah? Daripada bila, Wah? Wah tengok yang buku utama. Kita mula pada 7-6 Ustaz. 76, 77, 78, 79. Maknanya sekarang ni dah 3 bulan setengah. 3 bulan setengah lah. Maknanya lebih kurang ada sebulan ada 12 kali, 36 jam 6, 40 kelas. Lebih kurang 40 jam. Betul? Lebih kurang lah. 42 kelas kita dah ikut, kita dah attend untuk menghimah. 42 kelas. Kalau kat surau sebulan sekali, 4 tahun. Tapi kita ni seminggu 3 jam, 40 kelas. Takat 42 kelas ni lah, saya nak tanya secara jujur ada orang rumah ada berubah tidak? Atau kita sebagai orang rumah rasa kita ada berubah tidak? Banyak sangat Ustaz. Banyak perubahan kan. Kena berubah Ustaz. Okey, kalau perempuan kata dia ada berubah, kalau suami kata dia pun nampak isi dia ada berubah, walaupun tak banyak kan. Kita bukan soal berubah banyak tak banyak. Tapi nampak ada shift lah, ada pergerakan. Ada pergerakan lah. Daripada benda nampak kadang-kadang walaupun terkucil juga, tapi nampak dia ada pada arah kebaikan. Kekalkan datang. Contohnya bila kita ada silap ke, Allah melihat kita sedang belajar kan, Allah akan maafkan kita dengan rahmat dia. Jadi dah 42 jam belajar ni. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Cuma saya kata kena terima perubahan masa lah. Sebab saya pun ada tanggungjawab kat surau masjid, saya kena hadapi juga. Walaupun mungkin ada surau masjid ni dah lama dia tak buat kelas, dan saya pun ingat saya tak nak sambung. Macam ada beberapa kelas ni dah bertahun tak buat dah, saya kata saya tak sambung lah. Pasal tak kerti dah sambung lah, dah lama sangat. Dulu masa ada peluang belajar balik pun tak buka kan, dia tak nak. Jadi kita pun kena timbangkan balik lah macam mana. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maksudnya pasti banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz.
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.